berasal daripada perkataan hadatha yang bererti baharu, cakap atau berita. Dia ada tiga makna. Kalau kita kecek ni, conversation dalam bahasa Inggeris ni, orang Arab panggil al-muhadathah. Dia pada hadis tu. Dan kalau benda baru, dia panggil hadis. Dia eja je. Ha alif da sa. Kalau hadis ni hadayo, dia ha alif hadis. Siapa dia biasa ngaji sifat 20 dia jumpa. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Hawadis jamak bagi hadis. Puji qadim bagi hadis. Hadis mana tu? Hadis. Jadi mari daripada perkataan ini juga bermakna baru ataupun berita. Cuba kita tengok sini. Pada setengah tepat al-hadis membawa makna perbuatan. Cuba tengok. Contohnya dalam Al-Quran pada ayat 42 surah An-Nisa. Mana tadi? Tak ada baca tadi lagi dah. Yauma idzin yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasul law tusawwa bihimul ard wa la yaktubuna Allah haditha. Perkataan di garis hadis tu terjemuh dianya, di hari itu orang-orang kafir dan orang-orang yang mendurhakai Rasul ingin supaya mereka disamaratakan dengan tanah dan mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu perbuatan. Tidak dapat menyembunyikan perbuatan. Hadis tadi. Pada tempat yang lain ia membawa makna khabar seperti mana dalam surah Yusuf. Dalam surah Yusuf kita jeming Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Tengok hadis ni. Bermakna khabar. Wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau telah mengurniakan daku sebahagian dari kekuasaan pemerintahan dan mengajarku sebahagian daripada khabar, iaitu ilmu tafsiran mimpi. Al-hadis juga diartikan sebagai perkataan atau percakapan. Macam ni. Waman asdaqu minallahi haditha dalam surah An-Nisa ayat 87. Siapakah ia lebih benar perkataannya daripada Allah? Ini benar-benar istilah saja ni. Dari sudut terminologi, al-hadis membawa erti sesuatu diulang balik ni kan. Kita dah tahu dah disandarkan kepada Rasulullah, sama ada perkataan, perbuatan, pengakuan atau sifat, sama ada yang berlaku sebelum dibangkitkan menjadi Rasul seperti tahannus, iaitu ibadat yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, atau sesudah dibangkit menjadi Rasul. Jadi kalau orang suruh definisi hadis, kita boleh royak dah. Sebagaimana saya sebut tadi, 4 perkara tadi hak mari daripada Nabi orang panggil hadis. Kebanyakan ulama juga berpendapat bahawa al-hadis merangkumi segala yang disandarkan kepada para sahabat Rasulullah atau tabi'in. Dia ni ada juga dia kata orang panggil hadis juga kalau sahabat buat. Ini termasuk sesuatu yang disandarkan terus kepada Nabi, dipanggil marfu'. Istilah marfu'. Istilah marfu' ni begini, benda yang sahabat buat disandarkan Nabi. Contoh Sayyidina Utsman misalnya, dia ambil air semayang. Sahabat tengok, sahabat lain tengok dia ambil air semayang. Sudah dia ambil air semayang, sahabat duk perhati cara basuh muka, jasuh tangan dan mana. Dia kata gini, inilah cara Rasulullah mengambil wudu. Bukan tak? Hak ni dia panggil hadis marfu'. Sahabat sana. Bukan dia tengok Nabi buat, orang lain buat. Sayyidina Utsman buat, dia kata inilah ada orang panggil hadis marfu'. Atau disandarkan kepada sahabat mauquf. Mauquf ni dia hadis marfu' diterima. Hadis ni diterima sebab sahabat sendiri. Walaupun dia sandar ke Nabi, walaupun kita tak tengok Nabi. Okey, baik. Ada pun mauquf ni dia sandar ke sahabat. Katakan orang ni orang tabi'in, orang ke dia. Bila dia semayang, sudah dia semayang, dia kata lagu ni lah, dia kata Sayyidina Abu Bakar semayang. Kenapa tak? Dia ni tabi'in. Dia tak dengan Nabi, dia dengan sahabat. Dah. Tapi perbuatan dia kata ni aku buat lagu ni kerana Sayyidina Ali buat lagu ni. Lagu ni dia panggil hadis mauquf. Hadis mauquf ni dia ulama pertikar banyak ni. Tak boleh pergilah banyak ni. Apa ni? Dan ia disandarkan kepada tabi'in. Tabi'in panggil maqtu'. Maqtu' itu putus. Tak boleh. Tak boleh terima kalau hadis sandar ke tabi'in. Inilah amalan Hasan Basri. Hasan Basri tabi'in. Tak boleh. Itu kelas 3 dah tu. Baik. Para muhaddisin boleh dikatakan sependapat dalam mengemukakan definisi al-hadis.
Kalaupun wujud perbezaan dalam kalangan mereka ia hanyalah dari sudut mujmal, dari segi ringkas, dan mufassal dari segi detail, sesuatu definisi yang atau akademik lah, bahasa akademik yang ada beza tu. Perkataan hadis juga sering dikaitkan dengan as-sunnah. Kita aja dengar hadis ke sunnah ada. As-sunnah dari sudut bahasa bererti jalan atau sirah yang ditempuhi sama ada baik atau buruk. Antara tempat kalimah as-sunnah berada dalam Al-Quran ialah dalam surah An-Nisa ayat 20. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Terjemahannya, Allah mahu menjelaskan kepada kamu hukum-hukum syariatnya serta memimpin kamu ke jalan orang-orang yang sebelum kamu. Itu sunan. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pula, man sanna fi Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai' wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'. Terjemahan, sesiapa yang mengikuti jalan yang baik di dalam Islam maka baginya pahala dan pahala orang yang mengerjakan jalan tersebut setelahnya tanpa mengurangi dari pahala-pahala mereka. Ini hadis yang popular ni, guna sunnah ni, maknanya jalan yang buat. Kalau siapa dia buat benda baik, dia buat baik depan orang, lepas tu pahala dia buat baik tu boleh dah. Orang lain tengok dia buat benda baik, orang lain pun turut buat getek, tiru kita. Maka sebanyak mana orang yang buat tu, kita boleh juga dividen kita. Kita boleh pahala juga dengan tidak mengurangkan pahala orang turut kita. Kalau kurang pahala dia nyaya, mana dah? Ni dia Tuhan buat mari pahala lah. Ni sebab tu kalau kita nak buat satu benda ni mikir banyak. Pasal apa? Ni hak lawan dia pula ni. Siapa yang mengikuti jalan yang buruk, kita buat benda bodoh. Kita tunjuk cara-caranya macam budak-budak ni kali. Dia tunjuk lagu mana cara nak curi mutu dengan cepat. Dia ajar cara curi mutu dengan cepat. Jadi orang lain hak boleh ilmu dengan dia curi hak lain tu, dia akan boleh dosa. Tiba-tiba boleh dosa. Sebab apa? Muajar orang ni curi pula di kebimo, boleh mutu sebutir. Pasal apa? Siapa dia ajar? Muajar. Boleh penyakit pula biasa. Nampak tak? Nampak tu, kena mikir acak kali buat benda buruk ni bukan sekat kita ajar orang reti buat tu, maka dia akan boleh. Apa ni, kita tu hak je buat ni akan boleh juga. Begitu juga kalau buat benda baik. Okey. Tak apalah. Nanti bincang dalam siapa-siapa dia mengajar jumpa dalam hadis ni. Lafaz as-sunnah dari segi syarak berarti apa yang diperintahkan, digalakkan atau ditegah oleh Rasulullah, sama ada dalam bentuk perkataan atau perbuatan. Namun dari sudut istilah ulama telah berbeza pendapat mengikut bidang masing-masing. Ulama hadis mendefinisikan as-sunnah sebagai sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, sama ada perkataan, perbuatan, pengakuan, sifat-sifatnya, sama ada berupa sifat kejadian atau akhlak atau sirahnya, iaitu sebelum dan selepas baginda dibangkit menjadi Rasul. Supaya apa ni? Istilah tadi. Ini bererti di sisi ulama hadis as-sunnah dan al-hadis adalah sama. Ini kesimpulan kita nak sini. Ulama hadis di sisi dia as-sunnah, al-hadis benda tu lah. Ulama usul fiqh. Usul fiqh dia banyak bincang sunnah. Usul fiqh pula dia mentarikan as-sunnah sebagai perkataan, perbuatan dan pengakuan Rasulullah yang boleh ditetapkan atau dijadikan sebagai satu hukum. Dia tidak terima hadis sifat. Lah. Hadis-hadis sifat dia kata tu hadis tapi tidak sunnah. Hak sunnah ni kita boleh ambil hadis, kita boleh jadi panduan hukum. Sah, batal, wajib ke apa semua dah. Hadis yang kita boleh proses buat hukum baru orang panggil sunnah, dia kata. Okey. Ada juga setengah ulama usul fiqh yang mengatakan bahawa as-sunnah ialah segala yang dilakukan oleh sahabat atau ijtihad pada sahabat sendiri, sebagaimana yang dilakukan oleh mereka dalam usaha mengumpul mushaf dan seumpamanya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajis." Wajib ke atas kamu mengikut as-sunnahku dan juga as-sunnah khulafa' ar-rasyidin. Mana dia kata as-sunnah ni tidak Nabi saja. Sunnah ni sahabat pun boleh dikatakan sunnah. Ni Nabi sebut ni. Sunnatul khulafa'ir rasyidin. Maknanya bukan sunnah Nabi dah. Itu bahas segi istilah dah.
Ulama fiqh pula, tadi usul fiqh, mendefinisikan as-sunnah sebagai yang telah sabit datangnya daripada Rasulullah atau jalan yang patut dilalui dalam agama tanpa melibatkan hukum wajib dan fardu, atau sesuatu perbuatan yang sekiranya dilakukan mendapat pahala dan kalau ditinggalkan tidak mendapat seksa. Kenapa gapo dak? Gapo bunga lagu ni? Ulama fiqh. Sunnah tu mana sunat? Sebab tu dalam kitab fiqh dia tulis sunat. Tahu tak? Ni dia kata benda baik kalau kita buat boleh pahala, kalau tinggal tak ada dosa, tidak bersunat lah kata. Misalnya puasa sunah qiyam, kalau puasa boleh pahala, tak puasa tak berdosa, dipanggil sunat. Ya, tu ulama fiqh. Ulama dakwah mentadbikan as-sunnah, dia tengok dari segi kacamata masing-masing lah. Dia minat kat tu, dia tafsir sunnah lah kata. Jadi ulama dakwah pula dia kata adalah sesuatu amalan yang sesuai dengan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada ia berdasarkan nas atau dalil daripada Al-Quran ataupun tidak. Tu. Itu ulama dakwah. Dan dikatakan bahawa seseorang itu melakukan bid'ah jika amalannya bercanggah dengan amalan Rasulullah. Lawan sunnah bid'ah. Ini daripada kitab Muhammad Az-Zawq, daripada Al-Hadis wal Muhaddis ini. Sekiranya dilihat kepada definisi-definisi yang diberikan kepada Al-Hadis dan As-Sunnah, jelas bahawa tidak ada perbezaan antara kedua-duanya menurut ulama hadis, melainkan perbezaan dari sudut bahasa sahaja. Kesimpulannya ialah maksud Al-Hadis ialah apa yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada perkataan, perbuatan, pengakuan atau sifat akhlak dan kejadiannya. Maksud perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah seperti hadis yang diucapkan seperti sabdanya, innamal a'malu binniyat. Saya cepat sikit ni, saya rasa pasal benda tidak ada poin kita nak pergi mana dah. Wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Hadis tadi faman kanat hijratuhu di dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya setiap amalan berdasarkan niat, dan sesungguhnya setiap orang mengikut apa yang dia niat, maka sesiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan sesiapa yang hijrahnya kerana dunia untuk dia dapati, atau perempuan yang untuk dikahwininya, maka hijrahnya mengikut apa yang dia hijrah kepada. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sementara perbuatannya ialah segala perbuatan Rasulullah yang diriwayatkan oleh sahabat seperti cara-cara solat dan ibadat haji. Ya, ulang tadi saya dah buat contoh dah tadi kan. Mana hadis perbuatan. Ni kau pula ni. Pengakuan pula. Pengakuan pula ialah setiap yang dilakui. Macam saya tunjuk contoh tadi, dua orang hak semaya tayamum tadi dah. Hak ni dia kata pengakuan ialah setiap yang diakui oleh Rasulullah terhadap perbuatan atau perkataan sahabat, sama ada pengakuannya dalam bentuk diam ataupun sebaliknya, dan sama ada berlakunya perkara itu di hadapannya atau tidak, seperti dia Rasulullah ketika para sahabat makan dhab. Dah ada hadis ia menyebabkan orang makan, bukan Nabi makan. Dikatakan dalam hadis ni orang makan, Nabi kelih. Jadi bila dia kelih, orang tawar ke Nabi. Nabi tak marah, dia kata aku tak sih tak percaya dia kelih. Dia mana Nabi pun dikelih, tapi mana boleh makan. Inilah ulama fiqh dia bina satu kaedah, as-sukut alamatur ridha. Diam tandanya setuju. Sebab tu kita jangan diam kalau tanya muka-muka. Orang tu boleh assume kita setuju. Sebab kaedah fiqh kita. Nabi diam artinya Nabi redha. Sebab Nabi tidak akan diam kalau benda muka. Nampak tak? Jadi orang makan dak depan dia, makan nak makan aku tak sih. Kalau dia kata, tak boleh kau ni. Itu lain dah. Jadi itu dipanggil hadis takrir, hadis pengakuan. Sementara itu sifat Rasulullah, sifat-sifatnya seperti bentuk tubuh badannya sederhana, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Dia orang comel, sedang molek Nabi. Tak letik. Ada pun sifat akhlaknya pula seperti sifat pemalu dan sebagainya. Nabi pemalu, dia kecek. Misalnya riwayat, dia tengok mata, dia tengok lepas dia paling, dia macam malu. Nampak malu-malu. Dia tak boleh lepas laku duduk. Tak boleh malu duduk, siapa tak boleh buat kerja pula. Barulah kita masuk kedudukan hadis. Baik, setakat ni ada masalah. Tak sekira hak cepat saat ni kerana benda tulur kan? Ada hadis tu dia yang kita dapati dia tu hadis tu sama-sama riwayat daripada Bukhari ke Muslim lah. Ada dia punya perawi dia, tapi dia tu itu sama maksud dia, tapi ayat kita lain, matan dia ayat dia.
Lagu mana ada lagi tu? Memang ada. Ada lagi. Dia begini, dia Kena pakar mana? dia asalkan dia sahih kedua-duanya boleh diterima. Begini, ulama-ulama telah buat andaian bahawa Nabi bersabda teracap kali. Nabi sabda benda tolong. Cuma kita kena tengok siapa yang merawi, sahabat. Dia sanad dia mesti berbeza. Katakan Bukhari dan Muslim, dia riwayat hadis yang maksudnya sama tapi berbeza dari segi sebutan. Matan sebut. Tak apa, bisa dah tu boleh sebut matan, sebut sanad. Dia faham dia tu benda. Jadi matan dia tu, saya kecek bahasa matan pun tak. Matan dia sini ada beza. Sama ada orang yang mendengar itu di tempat yang berbeza. Nabi bersabda 2 kali. Dia mari pak orang ni dia sebut. Dia pergi pak orang ni dia sebut pula. Tapi sebutan Nabi tu mungkin sebut Nabi dia berbeza. Sebab apa? Asalkan maksudnya sama. Nampak tak? Nabi sebut. Jadi macam yang apa? Banyak semua saya tengok riwayatnya misalnya taraktu fikum amrani. Aku tinggal padamu 2 perkara ni. Ada tak? Ada just taraktu fikum amrani ma tamassaktum bihima. Dia start lagu tu. Aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara, selagi kamu pegang kepada 2 perkara ni lan tadillu abada, tidak akan sesat selama-lamanya. Ada mari hak lama taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, tidak akan sesat kamu pegang dua-dua ni. Jadi mana dia pusing gitu. Mungkin Nabi kecek depan orang ni, dia kata lagu tu, lepas tu sebab dia hadis ni cakap pada Nabi, dia boleh ubah Quran je dia tak ubahnya, sebab itu ialah perkataan tu kan. Apa tak? Jadi begitulah dia. Tapi belum lagi ni, asalkan benda ni ada riwayat yang sahih dan maksud yang sama, tak timbul masalah. Ulama hadis tidak bertikar, dia lapas saja berbeza-beza kan. Ada lagi? Nanya, boleh tak beri contoh nama-nama orang lah yang mendapat pangkat Al-Hakim, Al-Hujjah dan Al-Hafiz? Oh tu saya tidak berpihak. Kau ingatnya macam Al-Hafiz Ibn Hajar tu so. Al-Hakim tu yang buat kita Al-Mustadrak. Al-Hakim An-Naisaburi. Sebenarnya benda ni kita baca di depan sebenarnya. Saya tidak ingat. Ada tulis tu berapa tu. Bila kita pergi kepada karya-karya hadis. Al-Hakim dia panggil Al-Mustadrak ala Sahihaini. Dia ni Krian Al-Hakim ni dia mati tahun 405 Hijrah. Jadi masa tu dia dia tidak buat riwayat hadis sendiri, dia ambil kitab Bukhari dan Muslim yang mana Bukhari Muslim buat. Pasalnya tidak memenuhi kriteria dia. Bila tak memenuhi kriteria dia buatlah, dia tak masuk dalam, sebab dia nak masuk demo 2 ni dia masuk hanya hadis sahih. Hak Bukhari Muslim tinggal ni Al-Hakim ambil balik, dia cek balik, tapi dia guna metodologi demo 2 ni dengan andaian demo ni silap, tertinggal. Aku guna kaedah Bukhari juga. Bukhari kalau setahun ni dia kata sahih dah, tapi apa dia tinggal. Maka dia buatlah sana kitab dia Al-Mustadrak. Ni dia dah. Tapi hadis dia dipertikar pun dia orang pula. Dia kata dia silap pula dia. Hak Bukhari tinggal kata dhaif sungguh. Dia pergi kata sahih pula. Baik, tak apalah. Jadi Al-Hakim ni tarah dia nya bukan nama dia Al-Hakim. Gelaran dia Al-Hakim An-Naisaburi nama. Gelaran dia. Makna dia ni telah mencapai tahap Al-Hakim. Macam Al-Hafiz tadi macam Ibn Hajar. Al-Hujjah saya tidak ingat tu. Sebenarnya kalau cari tu lah pasal lama tak tengok tu kan. Nama ada kan. Kita akan jumpa nanti karya-karya dia. Lebih tinggi daripada Al-Hujjah. Al-Hakim lebih tinggi. Dia sebab dia amat mengerti hadis sehingga tidak ada hadis yang dia tak tahu kalau tidak hafal. Okey. Tu bukan hujah hadis tu. Imam Ghazali dia bukan ulama hadis. Dia setiap disiplin ilmu dia ada gelaran masing-masing. Hujjatul Islam Imam Ghazali bukan al-hujjah ni macam al-hafiz lah. Al-hafiz dalam ilmu Quran ialah orang hafal Quran. Al-hafiz dalam ilmu hadis ni orang hafal hadis. Dan apa dak? Istilah yang sama tapi tempat yang berbeza. Baik, macam Imam Ghazali dia panggil Hujjatul Islam ni, dia orang akak martabat dia tinggi dari segi akhlak ataupun orang panggil tasawuf. Didikan jiwa. Tidak ada orang boleh cabar dia sampai hari ni penulisan dia dari segi tarbiyah jiwa. Mengasuh manusia.
Tetapi dari segi fiqh, hukum fiqh dengan hadis, di situ ulama tidak ambil hak dia. Sebab tu kalau dari segi metodologi penulisan, dari segi hadis, kalau kita tulis sebuah hadis, kita tulis riwayat Bukhari Muslim, okey, kita tulis hadis ni kita jumpa dalam kitab Ihya, itu ditolak. Pas kita kata apa, ambil daripada kitab Ihya. Dari kitab Ihya orang ambil buku lain, orang bukan ambil hadis. Apa dah faham? Disiplin berbeza. Kehebatan Imam Ghazali bidan tu, bukan bidan hadis. Sebab tu dah Imam Iraqi ambil kitab Ihya dia tu, dia cek balik. Imam Iraqi ni ialah tok guru pada Ibn Hajar. Dia cek balik, dia jumpa 900 lebih hadis-hadis dalam kitab Ihya tu. Ia ada 4,900 lebih. Kalau kitab Ihya tu kan semua ada 4,900, bila dia semok ada 900 lebih hadis-hadis yang terlalu dhaif dan maudhu' yang palsu. Tapi bukanlah sebabnya kita nak tolak kitab tu. Buat hadis tu sudahlah. Banyak lagi ilmu-ilmu yang dalam kitab Ihya tu ia boleh dipakai. Dan khususnya dari segi sudut akhlak dan didikan jiwa. Banyak benda untuk mengenal diri kita apa semua. Siapa dia yang tengok kitab Ihya tu memang banyak sangat berharga. Cuma Imam Iraqi tu dia telah tanda-tanda semua supaya kita jangan ambil hadis itu saja. Kenapa dah? Faham tak? Okey. Hadis sahih dari kitab hadis adalah Bukhari Muslim. Dia masuk ke hadis marfu' dengan hadis mauquf. Hadis marfu' masih sahih. Hadis mauquf atau sahih? Mauquf dia tak masuk. Kalau ada dalam kitab Bukhari, dia masukkan juga hadis-hadis dhaif ataupun mauquf. Dia masuk pada tajuk, tetapi dia tak masuk dalam bilangan hadis dia. Sebagai mukaddimah. Kadang-kadang hadis dia waktu itu dia kata ni hadis orang sebut, bukan hadis dia kata. Lepas tu dia mari hadis-hadis lain nak tolak hadis yang sebut datang. Jadi orang keliru, kadang-kadang dia ambil hadis dia tu ni dalam Bukhari, padahal Bukhari tak bubuh dalam bilangan tu. Dia bubuh mukaddimah dia. Dia tak bubuh nombor apa hadis tu. Apa dah? Sebagai contohnya kan, sebut dia mencerita Al-Hasan bin Al-Hasan bin Ali, cucu Sayyidina Ali. Bila dia mati, bini dia isterinya telah mendirikan khemah atas kubur untuk mengaji kubur dah. Selama seminggu atas tu. Bukhari bubuh atas tu. Sebenarnya Bukhari bawah ni, Bukhari buat mahari pula hadis-hadis ia berlawan dengan hadis tu. Orang tak faham dia kata ni hadis Bukhari ada ni orang buat khemah atas kubur boleh mengaji kubur. Dia ambil tu. Padahal Bukhari buat tu sebagai panggil mukaddimah. Sedangkan hadis-hadis bawah di nombor tu bercanggah dengan hak tu. Faham tak? Itulah dia. Jadi Bukhari Muslim yang kita sebut di sini ialah top untuk dua. Tidak ada hadis yang lain kecuali yang sahih sahaja dia masuk dalam tu. Sebab tu orang sebut Bukhari Muslim dia top nombor 1. Bukhari dengan Muslim pula, Muslim nombor 1. Tak ada lah. Sepakat seluruh dunia tak ada orang kata lagi hadis lain yang kitab hadis lain yang boleh mengatasi Al-Bukhari. Nombor 2 duduk di Muslim. Enak? Okey. Ada soalan lagi? Bagi kita orang awal kan, kita kena lupa hadis-hadis sama ada orang tak komat. Kita ada periwayat. Periwayat kuasa Bukhari kita tak ada. Jadi kita nak mesok dia tu palsu. Zaman dulu memang payah. Zaman dulu memang payah. Zaman lah ni mudah. Bila orang atas tu, tapi masalah kalau orang atas takut Melayu. Sebab orang tak buat lagi nak teris hadis melalui cara Melayu. Orang hadis kok Melayu, kadang-kadang saya raju kok dia atas dan cuci hadis ni palsu kok. Dia atas kok Melayu susahlah kita. Kena terjemuh dulu. Betul kalau lagu tu tak tahu satu kijo mana pula. Kalau dia sebut ku Arab senin selalu. Kita ambil pala hadis tu, kita ada software ni macam-macam. Saya ketunjuk. Saya ketunjuknya hadis tu berada ke tidak. Tunjuk lalu tak apa sementara kita bertengok ni lah. Kau nak minai dah. Boleh tunjuk betul. Saya tunjuk benda tidak tu ini. Tapi benda cara Android siapa dia ada ni. Tapi kena dia kau Arab sikitlah. Kata nak ni. Saya ada. Ni sebab tu dia jadi tak comel dalam telefon. Siapa dia ada tag dia besar sikit. Apa selalu ni?
Cuba siapa dia hak Melayu, nanti saya akan royak nanti untuk sekadar nak tahu hak Melayu ada nanti. Ini saya nak tunjuk cara nak trace sajalah. Ya saya boleh trace. Dia kata buat apa cepat. Bukan kita je bisa cari kitab dah. Tak cari kitab kan ni. Ni software dia ni. Ha ni. Siapa dia boleh buat ni? Sebabnya ni kecil sangat dah. Biarlah kecil sangat pasal telefon dah. Besar sikit sini. Ha ni. Jadi al-bahsu ni kita boleh cari ni. Paket sini. Ha, jadi katakanlah saya buat bunyal Islam ni dah. Kita cari ni bunyal Islam. Ha, dia cari. Perkataan hadis bunyal Islam tu dia akan royak. Duduk mana? Berapa lama juga dia tak pakai internet ni sebenarnya. Bersadah kali. Ha, tu satu contoh lah. Tengoklah kata jumpa pun. Kita boleh cari dia akan royak duduk mana hadis tadi. Buat dua rumah cepat sangat. Dia tak sedap depan orang. Ada depan orang. Biarlah ni habis dah, tak ada dah. Kita sekat tu berhenti sekat tu dulu. Boleh minai lah. Tengok bela-bela tu. Wallahu a'lam.